Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi di Gelanggang Forum dan Liberalism bersama saya, Khairul Amin bin Arifin, pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini, masalah isu berkaitan dengan fahaman agama hangat dikatakan dalam kalangan masyarakat negara dan boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat di dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu Islam dan Liberalism. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau, warga Dewan sememangnya tidak asing lagi dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita terus ke agenda kita hari ini. Soalan ini ditujukan kepada panel pertama kita, iaitu Saudari Nur Syahidah. Apakah sebenarnya konsep Islam liberalism dan sejarah tentang perkara ini di negara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Khairul Amin selaku moderator dan rakan bicara yang lain. Seterusnya, para penonton bagi forum Islam Liberal pada kali ini. Apakah itu Islam Liberal? Apakah isu-isu berkaitan dengan aliran ini di Malaysia? Untuk makluman semua, Islam Liberal ialah satu fahaman ajaran sesat yang mengagung-agungkan gaya pemikiran barat oleh segolongan orang Islam. Aliran ini telah wujud hampir di setiap negara umat Islam pada hari ini. Antara tokoh-tokoh liberal di Malaysia yang dapat dikenali melalui tulisan-tulisan mereka ialah Astor Rajabat, Sisters in Islam dan Kasim Ahmad. Baiklah, antara bentuk pemikiran golongan Islam liberal di Malaysia ialah mereka mengamuk fahaman pluralism, di mana fahaman ini mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan benar berlaku. Di Malaysia, penularan fahaman pluralism dapat dilihat dalam kes-kes berikut. Yang pertama, sambutan kongsi raya, iaitu sambutan menyambut perayaan agama secara bersama-sama di antara agama-agama di Malaysia. Mereka terpengaruh dengan fahaman ini menyebabkan beberapa menteri Muslim dan sebuah NGO Muslim iaitu Sisters in Islam telah menyokong penubuhan Suruhanjaya antara agama. Golongan ini turut mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Mereka juga telah menyalah tafsirkan ayat Allah yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama, dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat-ayat Al-Quran perlu ditafsir semula agar selari dengan peredaran zaman. Menurut golongan Islam liberal ini, Al-Quran itu perlu ditafsir semula tanpa terikat dengan tafsiran para ulama terdahulu kerana bagi mereka ianya tidak sesuai dengan zaman sekarang. Walaupun aliran ini berjaya mempengaruhi segelintir umat Islam, namun akidah yang utuh terhadap Allah SWT tetap menjadi pegangan bagi umat Islam di seluruh Malaysia. Baiklah, itu sekian sahaja daripada saya sebagai pengenalan sejarah Islam liberal di Malaysia. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama kita iaitu Syahidah. Seterusnya, kita beralih kepada panel kedua kita iaitu Nur Haslinda. Jadi, seperti yang kita tahu, seseorang yang mempunyai akidah yang teguh itu tidak mudah untuk terpengaruh dengan ajaran liberalism. Jadi, apa pendapat anda mengenai ini, Saudari Nur Haslinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih saudara pengerusi. Terlebih dahulu izinkan saya menyuarakan buah fikiran saya berdasarkan ulasan saudara ahli panel yang pertama tadi. Terima kasih saudara pengerusi. Saya ingin menyatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan kenyataan ahli panel pertama tadi berkenaan dengan akidah yang teguh tidak akan terpengaruh dengan liberalisme. Saya berani menegaskan bahawa liberalisme membawa pengaruh yang sangat besar di mana ianya boleh menjejaskan akidah umat Islam. Islam liberal merupakan aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam. Dalam konteks kini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan yang meliputi pelbagai bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam, seterusnya mempengaruhi akidah umat Islam.
Pengaruh mereka terlalu kuat dan idea liberalisme juga sudah tersebar secara luas untuk kita terlalu mengambil mudah. Oleh itu, akidah yang teguh bukanlah satu-satunya cara untuk kita kekal berada di jalan Allah. Malah sebaiknya melakukan pelbagai inisiatif yang lain untuk mempertahankan agama Islam supaya agama Islam tetap teguh. Antara pengaruh mereka yang kuat adalah mereka ini menyebarkan fahaman pluralisme agama yang menyamatarafkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menghapuskan kedaulatan agama Islam agar kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan hanya ditafsirkan sebagai agama rasmi sahaja. Tujuan mereka adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Mereka juga berhasrat untuk menghapuskan institusi-institusi agama Islam di Malaysia. Sekian, terima kasih. Sungguh bermakna kata-kata yang disampaikan. Baiklah, Saudari Nur Nabilah, bolehkah saudari merungkaikan beberapa kesan mengenai liberalisme ini kepada individu, masyarakat dan negara kita ini? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis yang telah menjemput saya untuk perbincangan forum pada hari ini. Saya bersetuju dengan pandangan Cik Haslinda mengenai Islam liberal tersebut. Tidak dapat dinafikan, akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan pelbagai perkembangan Islam liberal yang cukup membimbangkan, termasuk yang digambarkan sebagai fenomena Islam bashing. Sebagai contoh, Islam dimitoskan sebagai agama kekerasan yang mengajarkan terorisme. Islam juga dipersalahkan setiap kali berlakunya insiden gangguan keselamatan. Oleh itu, pada forum hari ini, saya akan mengupaskan mengenai kesan liberalisme dalam Islam. Kesan yang pertama adalah akan wujud fahaman anarkisme dalam falsafah ilmu dan seluruh ajaran berkaitan agama. Justeru akan muncul anarkis-anarkis agama di dalam masyarakat Islam yang liberalis-pluralis. Mereka yang anarkis akan mencabar, membuat tomahan, membuat fitnah, menolak bahkan meruntuh sebahagian ajaran Islam atas dasar fahaman deconstructionism. Perbuatan seperti ini akan menjadikan ontologi dan epistemologi Islam yang baku itu berubah wajah. Hal ini kerana konsep dan dasar serta sistem keilmuan di dalamnya telah mengalami perubahan struktural yang radikal. Selain itu, kesan yang paling dirisaukan adalah wujudnya fahaman dan falsafah sekularisme dalam sistem dan budaya hidup manusia. Contoh perkara yang berkait dengan fahaman ini adalah konsep politik, sosial, akhlak dan agama. Secara mudahnya, fahaman dan falsafah sekularisme daripada perspektif politik dan sistem pemerintahan kenegaraan ialah memisahkan semua peraturan dan hukum hakam agama daripada urusan pentadbiran negara, bahkan di dalam masyarakat juga. Akhir sekali, akan wujud golongan feminisme. Golongan ini memperjuangkan persamaan lelaki dan wanita dalam segala hal. Wanita diberi kuasa untuk menjatuhkan talak, pembahagian harta pusaka sama antara lelaki dan wanita dan poligami adalah tidak sah. Maka jelaslah bahawa kita hendaklah menentang fahaman ini agar kita tidak terpengaruh dengan fahaman mereka. Itu sahaja hujah daripada saya. Kita kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih panel ketiga di atas pandangan yang bernas itu. Jadi, sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak kesan liberalisme. Saya ingin meminta pendapat panel terakhir kita tentang cadangan dan usaha-usaha untuk membanteras isu liberalisme ini di negara kita ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kita kerana telah menjemput saya untuk bersama-sama mengupas dengan lebih lanjut berkenaan isu Islam dan liberalisme ini. Saya sangat bersetuju dengan Cik Nabilah berkenaan dengan kesan buruk liberalisme dalam Islam. Liberalisme ini ternyata banyak memberi kesan yang negatif dan ini sememangnya sangat membimbangkan. Sehubungan dengan itu, kita berbalik kepada soalan Tuan Pengerusi kita iaitu berkaitan dengan langkah ataupun usaha bagi membanteras isu liberalisme ini dalam Islam.
Terdapat beberapa usaha bagi memantras isu ini daripada berleluasa. Antara usaha bagi memantras isu liberalisme ini adalah dengan menyekat segala bentuk bahan terbitan yang berkaitan dengan fahaman ini. Pihak berkuasa seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM boleh menyekat segala bahan terbitan ini agar tidak tersebar dengan mudah. Selain itu, setiap individu juga perlu lebih berhati-hati dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu keagamaan. Hal ini kerana bukan semua bahan yang tersedia adalah dari sumber yang dipercayai. Antara laman web yang dipercayai dan boleh menjadi rujukan adalah laman web rasmi Pejabat Mufti. Setiap jawapan bagi persoalan dan keraguan telah pun disediakan di laman web tersebut. Oleh itu, kita dapat memperoleh info serta ilmu berkaitan agama dengan lebih tepat dan selamat tanpa sebarang keraguan. Itu sahaja beberapa usaha yang dapat saya cadangkan bagi memantras isu ini. Isu liberalisme dalam Islam ini seharusnya dibantras secara bersama-sama. Setiap pihak perlu bekerjasama agar setiap daripada kita tidak terpesong daripada jalan yang benar. Isu berkaitan liberalisme ini juga tidak seharusnya dipandang enteng kerana ia akan membawa perubahan yang besar terhadap komuniti kita. Itu sahaja serba sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan masalah ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang kita patut pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung kemula ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta. Dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam, saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.